Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Baik, kita akan sambung pengajian bahasa Arab. Jadi kita mulakan dengan ulang kaji berkenaan dengan dhamir. Jadi kita akan ulang kaji dahulu sementara kita menunggu peserta yang lain insya-Allah yang akan hadir dalam majlis ini. Baik, saya fokuskan pada pagi ini berkenaan dengan dhamir. Apa itu dhamir? Kata ganti diri. Ya, dhamir kata ganti diri. Maka kegunaan dhamir ini menggantikan nama seseorang. Okay, kerana secara tabi'inya, secara fitrahnya kita bercakap jarang kita menggunakan dalam dialog kita itu kita menyebut tentang nama. Kita akan menggunakan perkataan yang menggantikan diri. Sama ada pada pihak ketiga, dia, mereka, ataupun pada pihak kedua, awak, kamu, ataupun pada pihak yang pertama yang sedang bercakap, iaitu saya, kami atau kita. Kita banyak menggunakan perkataan dhamir, isim dhamir. Maka dalam isim dhamir ini, ada isim dhamir. Dalam isim dhamir ini, ada beberapa perkara yang perlu kita fokuskan, iaitu dari sudut jantina. Pertama, dari sudut jantina, dia ada jantina lelaki dan perempuan. Ada lelaki dan ada perempuan. Bila sebut tentang isim dhamir, mesti fokuskan kepada lelaki dan perempuan. Kerana isim dhamir yang merujuk kepada lelaki tidak sama isim dhamir yang merujuk kepada perempuan. Okay, dari sudut yang kedua adalah dari sudut bilangan. Bilangan. Apabila sudah membincangkan tentang lelaki ataupun membincangkan tentang perempuan, fokus seterusnya adalah melibatkan kepada bilangan. Jadi bilangannya satu mufrad. Ingat lagi perkataan mufrad, ataupun dua orang dipanggil sebagai musanna, ataupun ramai yang dinamakan sebagai perkataan jamak. 3 ke atas. Jadi bila kita bincang tentang dhamir, mesti kita memfokuskan kepada jantina, lelaki atau perempuan. Kemudian kita akan memfokuskan bilangan. Seorang, dua orang dan ramai. Manakala dhamir pula, khusus untuk dhamir ini, dia membincangkan berkenaan dengan pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Pihak ketiga, orang yang kita bercakap mengenainya. Pihak kedua, orang yang sedang kita bercakap kepada dia, dengan dia. Dan pihak pertama iaitu orang yang sedang bercakap. Maka kalau kita faham elemen ini, maka insya-Allah kita akan memahami tentang dhamir, penggunaan dhamir. Okey, boleh? Baik, saya padam ni. Kemudian dalam isim dhamir ini, perkara yang utama yang juga kita perlu perhatikan pada ayat, okey, pada kegunaannya apabila kita menyusun dalam ayat,
iaitu sama ada dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Apa maksud munfasil? Iaitu dhamir yang terasing. Terasing, berasingan, okey, tidak bercantum, itu dhamir munfasil. Muttasil bercantum. Ataupun dhamir yang didekatkan. Okey, didekatkan. Baik. Pertama kita akan lihat dhamir munfasil dan dhamir muttasil beserta dengan dhamir muttasil. Baik. Dhamir munfasil kita bincang dahulu lelaki. Kita bincang berkenaan lelaki. Pihak ketiga. Okay, ini semua pihak ketiga. Okay, sampai sini. Okay, lelaki. Pihak ketiga. Okay, orang yang kita bercakap dengannya. Okay. Kemudian kita melihat kepada bilangan. Okay. Kalau seorang lelaki, dia seorang lelaki, kita akan sebut perkataan huwa. Okay. Seorang lelaki, dia seorang lelaki huwa. Okay. Kalau dhamir muttasil, apabila dia bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim atau bersambung dengan haraf, maka dhamirnya beginilah. Selalunya macam ni. Bukan macam ni lah. Saya dah buat pembetulan dahulu. Dhamirnya macam ni. Okay, dia akan buat bentuk macam ni. Okay. Kemudian kalau dua orang lelaki, kita akan sebut huma. Huma. Okay, dhamir muttasil juga huma. Tetapi dhamir muttasil dia mesti bersambung dengan kalimah sebelumnya atau didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Okay. Huma juga. Okay, kemudian kalau jamak, ramai lelaki, maka dhamir yang digunakan untuk dhamir munfasil adalah hum. Okay, dhamir munfasil adalah hum. Okay, hum ini adalah merujuk kepada lelaki yang ramai. Dhamir muttasil pun sama hum. Cuma beza dia adalah satu terasing, tidak bercantum dengan mana-mana kalimah. Muttasil pula adalah kalimah yang bercantum dengan kalimah sebelumnya. Okey, boleh. Jadi kalau kita dah bincang lelaki, pihak ketiga, seorang lelaki, dua orang lelaki dan ramai lelaki, maka komplitlah perbincangan berkenaan dengan lelaki pihak ketiga. Okey. Selesai yang ini, kita akan masuk kepada pihak ketiga lagi. Okey, pihak ketiga lagi, cuma di sini kita merujuk kepada perempuan. Jantinanya perempuan. Okey, kita lihat kepada seorang perempuan. Hiya. Dia seorang perempuan. Hiya, dia seorang perempuan. Okey, itu dhamir munfasil. Manakala dhamir muttasil akan terjadi ha dan alif. Ha itu dhamir muttasil. Apabila bersambung dengan kalimah sebelumnya atau didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Okay. Kalau dua orang, mereka berdua perempuan, huma, mereka berdua perempuan, iaitu huma. Huma sama dengan lelaki. Okay, sama dengan lelaki. Lelaki guna huma, perempuan pun menggunakan huma. Kalau dhamir muttasil juga adalah huma, cuma didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Okay, kalau ramai jamak perempuan, maka lafaz yang digunakan untuk menggantikan ramai perempuan adalah hunna. Okay, dia ada syaddah. Hunna. Okay. Manakala kalau dhamir muttasil juga hunna, cuma dia bersambung dengan kalimah sebelumnya ataupun didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara munfasil dan muttasil tidak jauh berbeza. Okay, tidak jauh berbeza, hanya berbeza pada perkataan mufrad. Seorang, dia seorang laki-laki, dhamir muttasil menggunakan hu sahaja. Menggunakan dhamir hu. Okay. Ataupun he.
Manakala kalau perempuan, dia seorang perempuan, dia seorang perempuan hiya, dhamir muttasilnya ha, ha. Itu sahaja yang beza. Yang lain adalah sama, cuma satu didekatkan dan satu lagi terasing. Berasingan dengan kalimah sebelumnya. Selesai untuk pihak ketiga. Kita akan masuk pula kepada pihak yang kedua. Orang yang kita sedang bercakap dengannya. Baik. Dalam pihak kedua ini, kita akan bincang berkenaan dengan lelaki. Awak seorang lelaki, dhamir yang kita akan gunakan untuk dhamir munfasil adalah anta. 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 Manakala dhamir muttasil bila bersambung dengan kalimah sebelumnya, dhamir muttasil ini bersambung dengan kalimah sebelumnya akan digunakan lafaz ka. Ka menunjukkan awak seorang lelaki. Baik. Kalau dua orang, awak berdua lelaki, lafaz yang digunakan untuk dhamir munfasil adalah antuma. Antuma. Antuma, dan dhamir muttasilnya adalah kuma. Apabila dia bercantum dengan kalimah yang lain, maka kita akan menggunakan lafaz kuma. Kuma. Selesai. Dua orang, awak berdua lelaki, awak ramai lelaki. Jamak. Jadi lafaz yang digunakan antum. Antum. Jadi kalau dhamir munfasilnya antum, kalau dhamir muttasilnya adalah kum. Kum, awak semua lelaki. Selesai untuk lelaki. Di sini kalau kita lihat, dhamir munfasil dan dhamir muttasil adalah sangat berbeza. Apa berbezanya? Satu digunakan an, anta, antuma, antum. Manakala bila didekatkan atau dihubungkan dengan kalimah yang lain, dia akan menggunakan lafaz ka. Ka, kuma, kum. Ka, kuma, kum. Baik. Seterusnya kita beralih kepada pihak kedua, perempuan. Pihak kedua, perempuan. Perempuan mufrad. Awak seorang perempuan. Jadi lafaz digunakan anti. Anti, lafaz yang digunakan adalah anti. Apa lafaz yang digunakan untuk dhamir muttasil? Ki. Apabila kita menghubungkan kalimah lain, sama ada isim, fi'il, haraf dengan kalimah dhamir, pihak kedua seorang perempuan, lafaz yang digunakan adalah ki. Ki. Anti, ki. Baik. Seterusnya untuk musanna, dua orang perempuan. Dua orang perempuan adalah sama dengan lelaki. Lafaznya digunakan sama dengan lelaki, antuma. Antuma bila dijadikan dhamir muttasil adalah sama juga dengan lelaki, iaitu kuma. Antuma, kuma. Antuma, kuma. Sama dengan lelaki. Baik, untuk lafaz jamak menggantikan awak ramai lelaki, maka lafaz yang digunakan antunna. Antunna, maka dhamir muttasilnya adalah kunna. Kunna. Baik. Maka apa yang kita boleh perhatikan di sini, perbezaan antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil adalah sangat berbeza.
Kalau dhamir munfasil, dhamir yang berasing, terasing, dia akan menggunakan lafaz an. Anti, antuma, antunna. Manakala kalau digunakan dhamir muttasil untuk pihak kedua perempuan menggunakan lafaz kaf. Ki, kuma, kunna. Ki, kuma, kunna. Itu lafaz yang digunakan. Okay, boleh? Kemudian yang terakhir adalah pihak pertama. Pihak pertama digunakan adalah menunjukkan kepada orang yang sedang bercakap. Maka dia, orang yang sedang bercakap ini, untuk jantina, lelaki dan perempuan adalah lafaz yang sama. Okey, lafaz yang sama, cuma ana digunakan untuk seorang, nahnu digunakan untuk musanna, dua orang, ataupun ramai. Dua orang ataupun ramai. Dua lafaz sahaja dan lelaki perempuan menggunakan lafaz yang sama. Cuma dapat beza lihat orang yang bercakap. Kalau lelaki, lelakilah. Kalau perempuan, perempuanlah. Jadi ana seorang, lafaz yang digunakan adalah ya ataupun ni. Okay, ya digunakan untuk muttasil, ana digunakan untuk dhamir munfasil, ya digunakan untuk dhamir muttasil. Ya digunakan apabila bersambung, bercantum atau bersambung dengan kalimah isim ataupun haraf. Isim ataupun haraf. Okay, ada juga berhubung dengan isim dan haraf. Kemudian ni ini berhubung dengan fi'il. Ni apabila dia berhubung dengan fi'il, bercantum dengan fi'il. Ataupun ada juga dia berhubung dengan haraf. Okay, sebahagiannya bila berhubung dengan haraf digunakan ni ataupun ya. Okay. Tetapi kalau isim menggunakan ya sahaja, fi'il menggunakan ni sahaja. Baik. Kemudian nahnu. Okay, nahnu nahnu, kami ataupun kita menggunakan lafaz na. Okay, menggunakan lafaz na sahaja. Na. Okay. Terus ulang kaji kita berkenaan dengan dhamir yang insya-Allah kita akan banyak menggunakannya pada Al-Quran. Okay, boleh? Okay, kita sambung pengajian yang mana terhenti pada 2 minggu lepas. Saya pun mohon maaf. Pada minggu lepas saya tak sihat. Kita tangguh pengajian pada minggu lepas. Untuk pagi ni pun saya rasa saya kena habiskan awal kelas kerana saya ada appointment dengan doktor sekejap lagi. Okay, tengoklah macam mana. Baik, kita lihat kepada muka surat 65. Okay, baik. Pada 2 minggu lepas kita sampai kepada lil muttaqina, sampai di situ. Okay, yang saya tanda sampai di situlah. Okay, kemudian kita akan sambung kepada ayat yang ketiga. Okay. Okay, ayat kedua ni berkenaan dengan apa? Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan Alkitab. Okay, ini subjek dia. Okay, Alkitab, ni subjek dia. Apa yang Allah Ta'ala bincangkan tentang Alkitab iaitu Al-Quran. Iaitu Al-Quran ini tidak mengandungi sebarang. Sedikit pun tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Itu predikat dia. Dan Alkitab juga menjadi petunjuk. Predikat yang kedua, menjadi petunjuk kepada lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Okay. Ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga ini, okay, kalau kita lihat permulaannya, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, kepada perkara gaib. Wa yuqimunas salah, dan
mereka yang mendirikan salat. Wa mimma dan sebahagian harta, rezeki, razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Okay, jadi ayat yang ketiga ini memperincikan berkenaan dengan sifat orang yang bertakwa. Okay, jadi didatangkan dengan lafaz allazi. Masih ingat lagi perkataan apakah allazi? Allazi ini adalah isim mausul. Isim mausul. Okay. Okay, isim mausul ini kalau diperhatikan yang inilah, yang ini allazina. Okay, isim mausul mesti diterjemahkan dengan perkataan yang. Mesti ada diterjemahkan dengan perkataan yang. Okay, yang. Okay, dan dia bila sebut mausul, dia merupakan kalimah di tengah-tengah. Menghubungkan sebelumnya dan menghubungkan selepasnya. Dia menghubungkan sebelumnya dan menghubungkan perkara selepasnya. Apa yang sebelumnya? Sebelumnya adalah golongan bertakwa. Okey, golongan yang bertakwa. Okey, apa yang selepasnya? Ini adalah ayat yang lengkap. Yang ini sampai di sini ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap ini memperincikan berkenaan golongan orang yang bertakwa. Jika ada perkara-perkara yang dijelaskan ini, ia menunjukkan mereka itu adalah tergolong di dalam golongan yang bertakwa. Okey, jadi apakah sifat-sifat orang yang bertakwa? Pertama adalah allazina, mereka yang apa? Yu'minu, mereka yang beriman. Okey, mereka yang beriman. Yu'minu di sini adalah lafaz fi'il mudhari'. Okay, dia merupakan lafaz fi'il mudhari'. Ingat lagi fi'il mudhari'? Kita ada fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari'. Menunjukkan masa sekarang, masa yang sentiasa dan masa yang akan berlaku. Yu'minu. Okay, ini fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari' ini, macam mana kita nak mengenal fi'il mudhari'? Okay, untuk peringkat awal ni kita tak belajar lagi fi'il mudhari', tetapi clue dia insya-Allah saya jelaskan iaitu dengan adanya ya di depan. Adanya huruf ya di depan. Okey, ya di depan. Jadi nama haraf ini adalah haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah. Kalau tak hafal pun tak apa. Saya akan ulang. Mudhara'ah. Mudhara'ah. Jadi bila ada ya ini, haraf mudhara'ah inilah yang menjadikan fi'il ini fi'il mudhari'. Jadi bila sebut tentang perbuatan, mesti ada pelaku. Okay, pelaku di sini ramai. Okay, kerana perkataan beriman ini adalah perkataan daripada hamzah, mim, nun sahaja. Itu bermaksud iman. Okay, beriman ni iaitu lafaz hamzah, mim dengan nun yang membawa maksud iman. Amana, yu'minu. Okey. Tetapi ditambah dengan waw. Waw ini menunjukkan pelaku. Pelaku. Pembuat. Pelaku. Pelaku ramai. Waw ni pelaku ramai. Okay, maksudnya perbuatan beriman ini dilakukan oleh ramai orang. Ramai orang ini sejajar dengan muttaqin. Muttaqin kan fi'il jamak. Muttaqin ni kalimah jamak. Jadi dia kena sama, selaras. Jamak, muzakkar salim. Kalau ingat lagi. Okey, maksudnya ramai orang yang muttaqin. Jadi beriman di sini ramai. Ramai yang beriman iaitu golongan yang muttaqin, golongan yang bertakwa. Okey, golongan yang bertakwa. Apa maksud beriman? Beriman maksudnya membenarkan. Membenarkan di mana?
membenarkan di hati. Kerana iman ini adalah perbuatan hati. Okay, iman ini adalah perbuatan hati. Bukan perbuatan zahir. Bukan perbuatan tangan. Bukan perbuatan kaki. Bukan perbuatan mulut. Bukan perbuatan telinga. Tetapi ia adalah perbuatan hati. Iaitu membenarkan. Lawan bagi membenarkan adalah ingkar. Ataupun kufur. Okay, lawan bagi perkataan beriman adalah ingkar. Ingkar ni maksudnya menolak, tidak mempercayai, okey, ataupun kufur, samalah, okey, mengingkari ataupun mengkufuri. Okey, itu lawan bagi perkataan beriman. Jadi mereka yang beriman, beriman apa? Okey, beriman kepada apa? Okey, perkara zahir ke? Bukan. Perkara yang nampak ke? Bukan. Perkara bil ghaibi, kepada perkara ghaib. Yang ini sangat penting. Okay. Beriman kepada perkara ghaib. Perkara ghaib adalah perkara yang tidak dapat digapai melalui panca indera. Tidak dapat digapai dengan akal, tidak dapat digapai dengan panca indera, tetapi perkara ghaib ini didapati berdasarkan khabar, cerita, berita yang disampaikan oleh baginda Nabi. Itu perkara gaib. Benda yang tak dapat digapai dengan panca indera. Okay, dengan akal pun sebahagiannya tak dapat. Seperti dibangkitkan pada hari kiamat, syurga neraka. Okay, macam mana tahu syurga neraka? Berdasarkan khabar, cerita yang dibawa oleh baginda Nabi. Maka kita beriman. Okay. Bil ghaibi, bi adalah haraf jar. Okay, B adalah haraf jar. Okay, B adalah haraf jar. Kata sendi. Okay, B adalah haraf jar. Okay, selepas daripada haraf jar mesti perkataan isim. Okay, selepas daripada haraf jar mesti perkataan isim. Tidak boleh perkataan fi'il dan tidak boleh perkataan haraf. Mesti perkataan isim. Maka bil ghaibi adalah perkataan isim. Okay, apa tanda isim pada al-ghaibi? Pertama, adanya alif lam. Itu pertama. Yang membezakan antara kalimah yang lain, membezakan antara kalimah fi'il dan haraf, iaitu perkataan isim ada alif lam. Itu tanda pertama. Kedua adalah kedudukannya selepas haraf jar. Yang kedua, kedudukannya selepas daripada haraf jar. Dan yang ketiga, berbaris bawah. Yang ini boleh lihat pada diagram hijau A, hijau A pada tanda isim tu. Dia dah cukup ada 3 tanda isim. Pertama ada alif lam, kedua selepas haraf jar, dan yang ketiga adalah baris bawah. Maka beriman kepada perkara gaib ini membezakan dengan golongan munafik. Golongan munafik zahirnya nampak Islam, tetapi dalam batinnya, dalam hati dia tidak beriman dengan perkara-perkara gaib. Dia membezakan orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik secara zahirnya kita mengatakan mereka Muslim, tetapi sebab banyak ibadah-ibadah disertakan sama dengan orang mukmin, tetapi mereka tidak mempercayai dengan perkara-perkara gaib. Dan perkara gaib ini, beriman kepada perkara gaib ini merupakan asas kepada amalan-amalan zahir. Okay? Merupakan asas, akar, punca kepada kita dapat melakukan perkara-perkara zahir. Apa perkara zahir? Macam solat, puasa, zakat, haji, buat baik kepada orang lain. Kerana apa kita dapat buat ibadah-ibadah zahir? Kerana di dalam hati kita beriman bahawa adanya syurga dan neraka, adanya pahala dan dosa. Sebab itu kita mampu melaksanakan dengan bantuan Allah, kita mampu untuk melaksanakan perkara-perkara
yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Ada satu cerita, seorang tua ni dia tak solat. Dia tak solat, dia dah umur 60 lebih lah. Ini saya dengar daripada seorang guru saya lah. Jadi masa dia kecil-kecil ni, orang pun bagi nasihat. Tok ayah, solat dah. Dah tua dah. Dia kata, aku nak solat. Kalau aku boleh nampak pahala itu bergolek datang. Itu maksudnya orang tidak beriman dengan perkara gaib. Dia kata nak tengok dulu. Pahala itu datang bergolek. Jadi kalau nampak pahala itu datang bergolek, barulah nak solat. Maka ini tanda-tanda ciri-ciri orang tidak beriman kepada perkara gaib. Maka dia pun meninggalkan segala tuntutan suruhan dalam amalan-amalan zahir. Solat tak buat, puasa tak buat, zakat tak buat apa nak buat? Kalau dia kata dia tak percaya dengan perkara-perkara gaib, pahala syurga dan sebagainya. Okey. Jadi ini asas kepada ibadah kita. Kemudian wa yuqimunas salata. Jadi adakah lagi sifat-sifat orang muttaqin? Pertama dijelaskan beriman kepada perkara gaib. Itu pertama. Adakah ini sahaja yang menunjukkan orang itu orang yang bertakwa? Ada lagi didatangkan dengan ataf. Jadi ataf ni adalah kata hubung. Okey, ataf adalah kata hubung. Pertama disebut beriman kepada perkara gaib. Itu yang pertama. Disambung yang kedua adalah wa yuqimu nas-salata. Wa yuqimu nas-salata. Okay, wa yuqimu ini adalah kalimah sama sahaja, iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okay, macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Iaitu dengan adanya huruf ya di depan. Ya ni dipanggil haraf mudhara'ah. Tak apalah kalau tak ingat, saya cuma sebut je. Haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah inilah yang menjadikan kalimah ini kalimah fi'il mudhari'. Kalau tak ada ya ni, dia akan jadi kalimah lain. Kalimah fi'il madhi ke, ataupun boleh dikatakan boleh berlaku kalimah fi'il amar. Tapi datangnya huruf ya di depan, maka dia telah menjadikan kalimah ini kalimah fi'il mudhari'. Maksud apa wa yuqimu? Mendirikan. Okey, yang mendirikan. Dia mendirikan ini daripada perkataan qaf ya mim. Qama. Okey. Qaf ya mim. Okey, qaf ya mim. Itu yang menunjukkan makna berdiri. Okey. Dan waw ini ditambahkan dengan waw adalah menunjukkan ramai. Iaitu pelaku. Okay, setiap perbuatan mesti ada pembuat atau pelaku. Dan mendirikan solat. Siapa yang mendirikan solat? Mereka. Macam mana kita tahu mereka? Ada huruf waw. Waw ini menunjukkan mereka refer kepada golongan yang muttaqin. Ataupun refer kepada alladzina. Okey, orang yang. Okey, orang yang. Mereka yang. Okey, boleh Kemudian mendirikan apa? Okey, mendirikan apa? Di sini as-salata. Kenapa disebut as-salata? Tak baca as-salatu. As-salat. As-salatu. Tak sebut as-salatu. Okay, kalau dalam azan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Okay, dia guna as-salatu. Ni dia guna as-salata. Okay, as-salata. Okay, kerana as-salata ini adalah perbuatan mendirikan kena kepada as-salah. Mendirikan apa? Mendirikan salat. Maka as-salata ini kedudukannya adalah kedudukan atas. Okay, kedudukan atas. Macam saya tendang. Saya tendang apa? Saya tendang bola. So bola itu kedudukannya atas kerana objek yang kena tendang. Dan begitu juga wa yuqimu nas-salah. Dan mereka mendirikan. Mendirikan apa? As-salata. Jadi as-salata inilah
perkara yang didirikan. Sebab itulah as-salata dibaca dengan baris atas. Okey, baca dengan baris atas dan kedudukannya adalah kedudukan atas. Okey, nanti kita akan bincang juga yang inilah kedudukannya. Jadi setiap benda yang perbuatan kena padanya, maka kedudukannya adalah kedudukan atas. Okey, boleh? Baik, ulama bincang as-salata ini daripada perkataan apa? Okey. As-salata menurut sebahagian ulama mengatakan as-salata ini adalah daripada perkataan salwatun. Salwatun. Ini perkataan asal dia. Salwatun. Tetapi oleh kerana lam tidak berbaris, lam ini adalah huruf sihat. Waw huruf sakit. Huruf mad dalam bahasa Arab antara nama bagi huruf mad adalah huruf sakit. Alif waw ya dinamakan huruf sakit. Selain daripada alif waw ya dinamakan huruf sihat. Jadi salwatun, waw ini adalah huruf sakit, manakala huruf lam adalah huruf sihat. Maka orang Arab tidak suka apabila huruf sakit diberikan baris, huruf sihat tidak diberikan baris. Okay, huruf sihat tidak berbaris, huruf sakit berbaris. Jadi apa yang dia buat? Dia menukarkan baris baris atas bagi waw diberikan kepada huruf lam. Sesuailah kerana huruf lam adalah huruf yang sihat. Okay, sal, okay, salautun. Dan dia madkan. Maksudnya lepas lam itu diletakkan mad. Kerana alif, diletakkan alif kecil. Kerana apa? Kerana baris atas ini, selepas baris atas, sesuai dengan alif. Okay, sesuai dengan alif. Saya ulang balik. Asalnya salwatun. Okay, salwatun. Ini asal dia. Okay, tetapi orang Arab tidak suka apabila waw itu huruf sakit, lam dan lam itu huruf sihat, okay, tidak berbaris. Maka ditukarkan baris waw ini kepada huruf lam. Jadi bunyi apa? Salautun. Salautun. Okay, jadi orang Arab apabila lam ini berbaris atas dan baris atas ini adalah bersesuaian dengan alif. Bersesuaian dengan alif. Baris depan bersesuaian dengan waw. Baris bawah bersesuaian dengan ya. Di sini baris atas bersesuaian dengan alif, maka diberikan mad pada selepas daripada lam. Diletakkan alif kecil. Tetapi huruf waw ini masih lagi dikekalkan. Kerana apa? Kerana waw ini adalah memang asal pada kalimah salatun, daripada salwatun. Okey, cuma diletakkan alif untuk dijadikan mad ataupun sesuai dengan baris atas. Jadi salatun. Okey, salatun. Ada ulama mengatakan salatu ini daripada perkataan waslatun. Apa maksud waslah? Waslah adalah hubung. Macam hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang menyambungkan. Maksudnya kalau kita baca ada kalimah sebelum hamzah wasal, maka hamzah wasal itu tidak dibaca, terus hubung. Okay, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa baca alhamdulillah? Okay, kerana kita menyambung terus. Okay, jadi hamzah wasal itu tidak dibaca. Itu masuk waslah. Wasal waslah, wasal. Jadi waslah ini adalah maksudnya menghubung. Hubung. Iaitu salat ini merupakan penghubung antara hamba kepada Allah Ta'ala. Okay, dilihat kepada makna. As-salatu melihat kepada makna. As-salah ini adalah penghubung antara Allah dengan hamba. Jadi ulama mengatakan as-salatu
adalah daripada perkataan waslah. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama sama ada solat as-salata ini berasal daripada perkataan salwatun ataupun waslatun. Tetapi semuanya mempunyai makna yang sama. Okey, salwatun dilihat daripada kalimah dia. Waslatun dilihat dari sudut maknanya. Maknanya iaitu as-salat ini as-salah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jadi cara nak menghubung antara manusia, antara hamba kepada Allah adalah melalui as-salah. Okey, selesai. Dan mendirikan sembahyang itu kriteria yang kedua. Okey, ada lagi tak kriteria yang seterusnya yang berkaitan dengan golongan muttaqin? Ada lagi. Kerana didatangkan dengan wawul ataf. Okey, waw ataf. Okey, waw ataf. Ataf. Jadi apa nama elemen yang ketiga ataupun sifat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Dan dan minma ini saya kena padam atas. Okey, minma asalnya daripada perkataan min dengan ditambahkan dengan ma. Okay, kemudian diidghamkan. Wa mimma terus diidghamkan. Mim dengan ma. Baik. Min adalah haraf jar. Min adalah haraf jar. Manakala ma ini adalah isim mausul. Okay, isim mausul kita dah belajar, saya tunjuk. Kat sini lah. Yang ini. Yang ini isim mausul. Ma. Okay, ma ini isim mausul. Ma ini digunakan untuk bukan manusia. Kalau man digunakan untuk manusia, kalau ma digunakan bukan manusia. Biasanya macam tu. Walaupun ada dalam Quran ma digunakan untuk manusia, man digunakan untuk benda bukan manusia. Tetapi kebanyakan dia panggil kaedah ghalib. Kebiasaan ma digunakan untuk bukan manusia, man digunakan untuk manusia. Okey, boleh ya? Jadi apakah yang wa mimma? Wa mimma ni, ma ni apa? Walaupun dia panggil isim mausul, sebab dia umum, maka kita kena lihat apa ayat selepasnya. Apa ayat yang selepasnya akan memperincikan apa itu ma. Okey, contohnya wa mimma razaqnahum. Ma sesuatu yang telah kami berikan rezeki. Jadi kalau kita kata wa mimma razaqnahum, daripada sesuatu yang telah kami beri rezeki kepada mereka. Rezeki. Jadi ma ini adalah rezeki lah. Razaqna maksudnya kami anugerahkan. Okay. Kalau kita ubah maksud rezeki ni, kita ubah kepada anugerah. Wa mimma razaqnahum, dan daripada sesuatu yang telah kami berikan, anugerahkan kepada mereka. Apa yang dianugerahkan kepada mereka iaitu rezeki. Jadi ma di sini ditafsirkan dengan rezeki. Min haraf jar bermaksud sebahagian. Kerana min ni banyak maksud. Okay. Sebahagiannya maksud min ini adalah sebahagian. Ataupun antara makna min ini adalah sebahagian. Okay. Dan sebahagian ma rezeki. Ma rezeki. Okay. Wa min ma, dan sebahagian ma rezeki. Razaqnahum. Razaqnahum. Okay, razaqna, potong sini, potong sini. Baik. Razaqna ini panggil fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Razaqna, fi'il madhi. Na bermaksud kami.
kami telah merezekikan, anugerahkan kepada siapa? Kami rezekikan kepada siapa? Hum, kepada mereka. Hum, dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Okay, dhamir munfasil pun menggunakan hum. Tadi kita bincang dah. Okay, dhamir muttasil juga menggunakan hum. Dhamir munfasil juga menggunakan hum. Dhamir muttasil juga menggunakan hum. Apa beza dia? Hum itu bercantum. Nampak terus muttasil. Kalau berasingan dinamakan dhamir munfasil. Okey, dhamir muttasil. Kami merezekikan kepada siapa yang kami rezekikan? Hum, kepada mereka. Siapa mereka ini? Allazi. Okey, allazi. Siapa allazi? Sifat kepada muttaqin. Okey, kami rezekikan kepada mereka. Kemudian apa yang mereka buat dengan rezeki yang kami berikan? Yunfiqun. Mereka menginfakkan. Okey, mereka menginfakkan sebahagian, bukan semua, sebahagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Jadi wa mimma, dan sebahagian rezeki razaqnahum yang kami anugerahkan kepada mereka. Apa yang mereka buat? Yunfiquna, mereka menginfakkan, memberikan, menafkahkan. Semua bahasa Arab tu menafkahkan pun bahasa Arab. Daripada perkataan nun faqa, nafaqa, nafaqa, panggil infak. Kita panggil nafaqah, sama. Itu semua perkataan Arab. Arab yang dimelayukan, infak ataupun nafaqah. Nafaqah daripada perkataan nun faqah. Nun faqah. Ya fi'il mudhari'. Ya fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Ya adalah haraf mudhara'ah. Okey, ya adalah haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah. Okey, siapa yang menafkahkan ini? Waw, ramai. Waw itu adalah ramai. Okay, waw ini merujuk kepada golongan bertakwa. Okay, golongan yang bertakwa. Okay, selesai ya. Okay, apa yang ringkasan daripada ayat yang ketiga ini? Untuk menjadi orang yang bertakwa ini, antara sifatnya adalah satu ibadah dari sudut hati. Okay, ibadah dari sudut hati, iaitu beriman. Beriman, dia punya fokus ibadah dia adalah batin, dalam hati. Yang ni memang tak nampak. Sebab itu tak boleh nak bezakan golongan munafik itu orang beriman ke tidak. Okey? Jadi kita tahu dan Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka ini ibadah yang bersifat hati, iaitu beriman kepada perkara gaib. Yang kedua adalah beribadah secara badan. Dia panggil as-salah, ini adalah dia panggil ibadatun badaniyatun. Ibadah yang terbit daripada badan kita, yang terhasil daripada badan kita. Itu dipanggil ibadatun badaniyatun. Okay, yang ketiga adalah ibadah dari sudut harta. Dipanggil ibadatun maliyatun. Ibadah mal. Kita tak keluarkan anggota badan, tetapi kita mengeluarkan rezeki kita. Harta kita itu kita infakkan kepada orang lain. Maka dalam ibadah ini, dalam ayat yang ketiga dalam surah Baqarah ini mengasingkan tiga jenis ibadah. Satu ibadah hati, kedua ibadah badan yang zahir ini, dan yang ketiga adalah ibadah dari sudut harta. Okey, ibadah dari sudut harta. Boleh? Okay, seterusnya kita beralih kepada ayat yang lain. Kalau ada soalan boleh tanya.
66. Okey, 66. Okey. Jadi ayat tadi ada lagi penyambung. Ayat yang ke-66. Baik. Okey, ayat tadi masih lagi mempunyai sambungannya. Bukan hanya 3 perkara tersebut tetapi disambungkan dengan ayat seterusnya wallazina. Okey, datangkan wallazi. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi ni datangkan dengan waw. Okey, waw ini penyambung, dipanggil ataf. Okey. Apa maksud wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okay, di sini bermaksud dan mereka yang mesti allazina isim mausul. Ramai isim mausul. Mereka yang, sebab itu dengan terjemahan yang. Ada lagi sifat bertakwa ni, iaitu wallazina yu'minuna. Okey, sama fi'il mudhari'. Ini saya rasa tak perlu saya ulang fi'il mudhari'. Sama tadilah wallazina yu'minuna bil ghaibi. Fi'il mudhari'. Okay, beriman kepada apa? Bima, beriman kepada bi haraf jar. Haraf jar. Apa maksud dengan ma? Beriman kepada perkara. Ma itu isim mausul. Okay, ma ni adalah isim mausul. Perkara. Perkara apa? Kita lihat kepada ayat selepas ni. Sebab ma ini isim mausul, okay, menghubungkan perkara yang dijelaskan beriman kepada perkara dan adanya ayat yang memperincikan apa itu ma. Apa yang diperincikan tentang ma? Unzila ilaika, yang telah diturunkan kepada engkau. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Kitab, Al-Quran. Sebab itu diterjemahkan dengan beriman kepada kitab Al-Quran. Okey, beriman kepada Al-Quran. Sebab perkara itulah yang diturunkan kepada baginda wahyu. Okey. Panggil wahyu, kitab samawi. Itu yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ma ini merujuk kepada Al-Kitab. Beriman kepada Al-Quran. Al-Kitab. Okey, apa perinciannya? Unzila. Ini dipanggil fi'il madhi. Okey. Yang diturunkan, yang telah diturunkan ilaika, kepada engkau. Ilaika. Jadi ila haraf jar. Okay, ila adalah haraf jar. Okay, selepas haraf jar mesti isim. Okay, mesti isim. Jadi di sini isimnya adalah dhamir. Dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini merujuk apa? Kepada Nabi Muhammad. Kerana kata ganti diri. Diri siapa yang digantikan? Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablik. Okay, ini dia bincang tentang beriman. Satu, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Okay, ada lagi tak ciri yang seterusnya? Ada lagi. Wa ma unzila min qablik. Yang ini yang kedua. Okay, yang ini didatakan ataf. Satu, beriman kepada Al-Kitab, Al-Quran, Al-Quran. Satu lagi, wa ma unzila min qablik. Dan beriman kepada ma. Ma ini apa ma? Unzila, diturunkan sebelum kamu. Maksudnya apa? Ma ini adalah kitab-kitab samawi yang lain, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Maksudnya orang bertakwa ini
Pertama, beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab samawi yang lain. Bukan hanya beriman kepada Quran saja, tapi menolak kitab-kitab terdahulu. Tak ada Injil, Zabur, tak ada. Itu bukan orang yang beriman. Okey? Jadi digabungkan beriman dengan Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Okay, jadi ma di sini merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Macam mana kita tahu? Kerana disebutkan unzila fi'il madhi telah diturunkan min qablika sebelum kamu. Min haraf jar. Okay. Okay. Min adalah haraf jar. Okay. Qablika. Lepas min mesti isim. Qabli. Okay. Qabli dia panggil, kita belum belajar lagi, tapi pernah dengar perkataan ini, qabli, isim, zaraf, zaman. Yang menunjukkan waktu. Isim, zaraf, zaman. Okey, diturunkan sebelum kamu. Qabli ini maksudnya sebelum kamu. Okey, sebelum kamu. Okay, jadi maksud di sini adalah kitab-kitab samawi yang dahulu. Okey, kaf ini adalah dhamir muttasil. Okey, merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Okey. Qabli isim, kaf adalah dhamir. Ingat lagi kita punya kaedah, kalau ada isim, selepasnya itu dhamir muttasil. Maksudnya isim ini, qabli ini, dia jadi mudhaf. Qabli ini menjadi mudhaf. Okay, mudhafun. Okay, dhamir muttasil ini menjadi mudhafun ilaih. Itu kaedah kita lah. Mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaihi. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala memperincikan lagi golongan yang bertakwa ini iaitu beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran, ini kalau melihat kepada penafsiran ulama, iaitu golongan-golongan Nasara ataupun mereka yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu tetapi hidup mereka sempat bertemu dengan Rasulullah. Maka mereka mesti beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah. Ini ditujukan kepada golongan tersebut. Maksudnya dia pernah berakidah, berimankan Nabi Isa AS. Okay. Kemudian dia sempat hidup bertemu dengan Rasulullah. Maka pada waktu itu dia mesti beriman kepada Al-Quran dan dia mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana disebut dalam tafsir seperti Abdullah bin Salam, ya Ammar bin Yasir dan Sulaiman bin Najashi. Ketiga-tiga sahabat ini dia adalah agama Nasara, agama Nabi Isa, tetapi dia sempat bertemu dengan Rasulullah, maka dia terus beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Al-Kitab, beriman kepada Al-Quran. Okay. Dan seterusnya wama unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Okay, maka ini juga merujuk kepada kita semua. Iaitu kita beriman kepada Al-Quran dan juga kita wajib beriman kepada kitab-kitab samawi yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Itu sifat orang yang bertakwa. Sebenarnya saya kena berhenti dahulu. Kita punya kelas ni, saya mohon maaf. Kita sempat 1 jam sahaja pada pagi ni kerana saya ada appointment dengan doktor di Hospital Putrajaya. Jadi saya mohon maaf kerana mula-mula nak batalkan tapi fikir minggu lepas saya dah tangguhkan kelas.
Jadi saya buat juga kelas sekadar mana yang mampu diisi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap, dan minta maaf sekali lagi kerana saya habiskan pada waktu yang awal. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.